Audio Jungle. Audio Jungle. Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Seminggu lalu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah melanjutkan lagi tempo untuk Mahathir dan anak-anaknya menyelesaikan masalah isytihar harta keluarga mereka. Sudah beberapa kali tempo diberi dan minta tempo baru oleh Mahathir dan keluarganya. Baru-baru ini, Ketua Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Datuk Azam Baki memberi kenyataan bahawa pihak SPRM bersetuju melanjutkan lagi tempo untuk memberi ruang kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad dan anak-anaknya membidah masa untuk persiapan mengumumkan harta-harta milik anak-anak Mahathir dan Tun Dr. Mahathir sendiri. Apa sebenarnya pada pengisytiharan harta keluarga Mahathir? Tentu banyak masalahnya kerana membabitkan siasatan lanjut apabila harta sudah diisytiharkan. Dari mana ia datang, sumber mana ia diperolehi, dan bagaimana cukai-cukainya sudah dibayarkan dan semuanya berkaitan. Bagi rakyat biasa sudah tentu tidak bermasalah, namun ia masalah besar bagi Tun Dr. Mahathir Mohamad dan anak-anaknya. Jika hendak diteliti, misalnya pembelian syarikat arak sebuah negara, dari mana sumber berbilion diperolehi untuk membelinya? Loan dari bank mana dan apa kolateral untuk mendapat pinjaman membeli syarikat gergasi di luar negara itu? Sejak kebelakangan ini, Tun Dr. Mahathir Mohamad sangat aktif di media dengan kenyataan-kenyataannya. Ia seolah-olah untuk mengalih perhatian bahawa dia dan anak-anaknya masih belum dapat umum harta mereka untuk diserahkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Tun Dr. Mahathir Mohamad sempat petik nama Datuk Seri Najib Razak dalam wawancara bersama seorang bekas peguam, menyatakan pengampunan Datuk Seri Najib Razak tidak sepatutnya kerana ada rakyat yang mencuri RM100 pun tidak dapat pengampunan, maka amat tidak wajar jika Datuk Seri Najib Razak diberikan pengampunan. Tun Dr. Mahathir Mohamad terlalu tua untuk ulas bagaimana kes dilaksanakan dengan penuh kecurigaan dan ketidakadilan, bahkan tiada bukti diperolehi selain hanya perguna pendapat hakim sahaja. Selain itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad juga cuba alih tumpuan rakyat apabila kroni dan proksinya, bekas Governor Bank Negara Tan Sri Zeti Aziz, kantoi menjawab di mahkamah dengan banyak percanggahan. Jawapan tidak konsisten pada media dan di dalam mahkamah. Ini mudah difaham kerana ramai rakyat sudah tahu bahawa kes One Malaysia Development Berhad, 1MDB adalah kes make-believe ciptaan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan kuncu-kuncunya. Itu sebab Zeti dan Nazlan Ghazali tidak didakwa-dakwa lagi. Zeti diumumkan oleh Mahkamah Amerika secara sah sebagai telah menerima sogokan dari Goldman Sachs untuk membuat overnight approval. Berbalik kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, selain hal di atas, Mahathir juga mencabar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk ke Switzerland untuk membawa pulang ratusan bilion konon beliau curi jika benar ada wang curi oleh Mahathir disimpan di negara itu. Semua dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad semata-mata mahu alih tumpuan dari kegagalan keluarganya mengisytiharkan harta ikut tempo yang diberi dan juga kegagalan kroni menjawab di mahkamah. Jika satu waktu dulu
Najib Razak langsung tidak diberi tempo untuk apa-apa sahaja permintaan. Lain pula dengan Mahathir, terlalu banyak kelonggaran diberi. Bagi kes RCI yang akan datang, Mahathir meminta supaya Tun Raus ditolak dari ada bersama panel siasatan. Pelbagai alasan Mahathir beri jika seseorang itu bukan dari golongan yang dikawal olehnya. Mahathir terlupa Najib Razak dan Rosmah Mansor mohon mendiang Sri Ram digugurkan banyak kali tetapi gagal. Sri Ram terbabit ke rumah Tan Sri Apandi Ali atas arahan Mahathir untuk mendesak Apandi Ali menangkap Datuk Seri Najib Razak. Begitulah konflik kepentingan Sri Ram, tetapi seluruh dunia dapat menilai Mahkamah Malaysia. Maka dengan lanjutan tempo diberi oleh SPRM kepada keluarga Mahathir, diharap Mahathir tumpu kepada hal ini dan tidak menyibuk dengan urusan lain seperti mana pihak-pihak yang pro kepada Mahathir pernah mengkritik Datuk Seri Najib Razak. Dr. Mahathir Mohamad terlalu tua untuk ulas bagaimana kes dilaksanakan dengan penuh kecurigaan dan ketidakadilan, bahkan tiada bukti diperolehi selain hanya perguna pendapat hakim sahaja. Selain itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad juga cuba alih tumpuan rakyat apabila kroni dan proksinya bekas Gubernur Bank Negara Tan Sri Zeti Aziz kantoi menjawab di mahkamah dengan banyak percanggahan. Jawapan tidak konsisten pada media dan di dalam mahkamah. Ini mudah difaham kerana ramai rakyat sudah tahu bahawa kes One Malaysia Development Berhad 1MDB adalah kes make-believe ciptaan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan kuncu-kuncunya. Itu sebab Zeti dan Nazlan Ghazali tidak didakwa-dakwa lagi. Zeti diumumkan oleh Mahkamah Amerika secara sah sebagai telah menerima sogokan dari Goldman Sachs untuk membuat overnight approval. Berbalik kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, selain hal di atas, Mahathir juga mencabar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk ke Switzerland untuk membawa pulang ratusan bilion konon beliau curi jika benar ada wang curi oleh Mahathir disimpan di negara itu. Semua dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad semata-mata mahu alih tumpuan dari kegagalan keluarganya mengisytiharkan harta ikut tempo yang diberi dan juga kegagalan kroni menjawab di mahkamah. Jika satu waktu dulu Najib Razak langsung tidak diberi tempo untuk apa-apa sahaja permintaan, lain pula dengan Mahathir terlalu banyak kelonggaran diberi. Bagi kes RCI yang akan datang, Mahathir meminta supaya Tun Raus ditolak dari ada bersama panel siasatan. Pelbagai alasan Mahathir beri jika seseorang itu bukan dari golongan yang dikawal olehnya. Mahathir terlupa Najib Razak dan Rosmah Mansor mohon mendiang Sri Ram digugurkan banyak kali tetapi gagal. Sri Ram terbabit ke rumah Tan Sri Apandi Ali atas arahan Mahathir untuk mendesak Apandi Ali menangkap Datuk Seri Najib Razak. Begitulah konflik kepentingan Sri Ram, tetapi seluruh dunia dapat menilai Mahkamah Malaysia. Maka dengan lanjutan tempo diberi oleh SPRM kepada keluarga Mahathir, diharap Mahathir tumpu kepada hal ini dan tidak menyibuk dengan urusan lain seperti mana pihak-pihak yang pro kepada Mahathir pernah mengkritik Datuk Seri Najib Razak.